24. Okay dah ke? Dah. 24 dah, madam. Dah. Ni dah salin lah jawapan. Dah exercise 25 soalan A. Sekejap, soalan A. Sini 2x tambah 3y tolak z sama dengan 5. Okay. And then question B. Negative x plus 5y tambah 3z equal to 3. Okay, ni jawapan dia. Try buat tau. Sebab ni exam masuk Part B pula tu. Part B biasanya lagi susah daripada part A. Walaupun hari tu awak punya exam dua-dua part pun susah kan. So ni lagilah masuk dekat part B. Lagilah susah. Okay. Dah Dah salin? Dah, madam. Dah, madam. Okay, so tadi exercise ini pun saya tinggalkan in nearest degree and minutes. Sepatutnya you all kena dapat jawapan dia sebab nearest degree and minutes 57 degree 57 minute. Okay, itu jawapan dia. And example 27 pun saya tinggalkan tadi. Patutnya you all kena dapat 86.32 degree. Okay, dah. Itu je. So, kita pergi kepada next part which is angle, line and plane. Tadi kita belajar plane and plane. Sekarang line and plane. Okay, dia beza sikit line and plane. Okay, saya rasa dekat dalam nota awak tak ada. So, you boleh ni lah. Ambil gambar dulu ke apa kan. Nak salin macam mana pula. Okay. So, line and plane ni, bila kita nak cari angle dia, first thing kita perlu dapatkan direction vector line. Okay, line mesti direction vector. Dan plane macam biasa, normal. Tidak Okay. So, kalau kita tengok daripada gambar saya ni normal. Ni plane yang hijau ni. Okay, ni plane kita hijau. Lepas tu dekat atas plane ni ada line. Line yang biru ni. Dia kenalah kat sini sebenarnya. Ni line kita sambung kat bawah ni. Okay, line awak kat situ. So, kita nak dapatkan theta antara plane dengan line. Sepatutnya kita kena dapat dekat sini lah. Okay, yang ni. Theta ni yang saya nak. Yang saya colourkan. Inilah angle yang kita nak. Antara line dan juga plane. Okay. Tetapi, bila kita pakai formula cos beta ini, okay, awak akan dapat angle yang atas. Okay, antara normal dan line. Bukan antara line dan plane. So, that's why bila kita dapat jawapan yang lebih kecil daripada 90, awak akan buat 90 minus dengan beta yang awak dapat. Kalau dia lebih besar daripada 90, awak akan buat beta yang minus dengan 90. Okay, sebab kita nak kawasan yang ni lah. Yang saya colourkan ni. So, kena ingat line and plane, dia bukan terus dapat angle yang kita nak. Dia mesti kena pakai benda ni lah. Sama ada awak 90 yang minus dengan beta ataupun beta yang minus dengan 90. Depends on your ni. Nilai B. Nilai beta. Sebab apa kita kena buat macam ni? Sebab kalau dia less than 90, so bolehlah 90 tu yang lagi besar kan. So 90 lah tolak dengan beta tu. Tapi kalau dia lebih besar daripada 90, so beta tu lah yang tolak dengan 90. Sebab kita tak nak negative angle sebenarnya. Okay, boleh? Okay ke? Boleh, madam. Okay, madam. Okay. So kita tengok example 28. Calculate the angle between the line. Okay, line sekarang ini. And then awak ada plane. So dekat line, apa V saya? V line saya apa? 5, 6. Yes, very good. 5,
6, -2. Awak mesti pandai keluarkan maklumat yang ada daripada soalan Kau tak nanti rugi lah. Awak tak dapat nak jawab soalan sebab awak tak reti keluarkan maklumat je. So normal untuk plane kita apa? Kat mana nak nampak normal? 4-8-1. Okay, very good. 4, -8, 1. Okay, coefficient untuk X, Y dan Z. Kalau yang lain ni, kalau Cartesian ambil yang denominator. Tu je. Okay, so gunakan formula tadi. Saya ada cos beta equal to V dot N. Okay, V dot N kita adalah, saya cari kat sini dululah. 5, 6, -2. Awak dotkan dengan 4, -8, 1. So dapat berapa? Dapat berapa? -30. Okay, thank you. Okay, so kat sini -30 divide by, okay, magnitude untuk line. Magnitude untuk line maksudnya 5 kuasa 2 tambah 6 kuasa 2 tambah -2 kuasa 2. So kita akan dapat set 25 tambah 36 tambah 4. So dapat 25, 75. 65. 65, sorry. 65. Okay, so cari untuk normal ni pula. Plate normal punya magnitude. 81. 81. Okay, so sekarang awak akan dapat beta, which is awak upcostkan benda yang ada dekat sini. So dapat berapa? Upcostkan -30 per set 65 per set 81. 114.42. 114.42. Okay. So that sekarang ini dia lebih besar daripada 90 degree. So bila saya nak theta, saya akan buat beta tolak 90 degree. So dapat 24.42. okay, thank you. So dapat itulah awak punya angle. Okay, exercise 28 memang sama je dengan example 28 ni. Cuma dia tukar nombor je. Okay, so saya bagi awak punya jawapan je like. Theta equal to 3.72 sepatutnya awak dapat. Cuba try buat, tengok dapat tak jawapan tu. Sekejap Okay, boleh saya proceed? Boleh, madam. Boleh, madam. Ini the last part. Okay. Kita akan belajar dalam vectors. Okay. Nak cari point of intersection between a line and a plane. Dia lebih senang daripada awak nak cari point of intersection antara line dengan line. Sebab apa? Sebab dekat equation of line, okay, awak tukar kepada parametrik. Ini kita tukar pada parametrik. Awak akan dapat in term of X, Y and Z. Okay, yang kita jadikan X sebagai subjek, Y sebagai subjek, Z sebagai subjek. Lepas tu, yang kita dah tukar tu, masukkan je dekat equation of plane. Sebab equation of plane memang akan ada X, memang akan ada Y, memang akan ada Z. So nanti kita akan dapatlah value untuk T tu. Okay, yang T yang dekat dalam line. Kita akan dapat T tu dan kita substitute balik dekat equation of line. Dapatlah point untuk X, Y, Z. Dia lebih senang lah daripada hari tu equation nak cari intersection point antara line dengan line yang ada 6 equation tu kan. Ada 6 yang awak kena equate tu. Yang ni lagi senang. Okay, contoh dia example 29. Dia dah memang bagi terus dalam parametric. So tak perlulah awak nak tukar. Biasanya dibagi dalam vector equation dan kita yang kena tukar jadikan X, Y, Z ni kan. Tapi yang ni dia dah bagi.
So bila dia dah bagi, so nampak ni dia ada X, dah ada Y, dah ada Z. Just substitute je dekat X, Y, Z here. Okay, so kita substitute. 4, 2 plus 3t plus 5, 5 plus, negative 40. Saya tengok Z dulu. Okay, negative 40 and then tolak 2, 5 plus t. Awak equatekan dengan 18. Kita mesti equatekan dengan equation of plane punya equation ni. Okay, lepas tu kita expand lah. Kita expand. So you got 8 lah patutnya tambah 12t tolak 20t tolak 10 tolak 2t sama dengan 18. Okay, so kita nak settlekan t. 12 tolak 20 negatif 8. Negatif 8 tolak negatif 10t. Sama dengan 18 tolak 80. 10. 10 tambah 10, 20. Okay, so t awak akan dapat sepatutnya negatif 2. Okay? Ke ada orang Okey, dapat madam. jawapan lain? Tak ada eh? Tak ada. Okey, dah dapat T negatif 2. Saya kata tadi, substitute balik dekat sini. Supaya kita dapatlah nilai X and Y and Z tu. Okey. So, X akan jadi 2 tambah 3 darab negatif 2. So, dapat berapa? 2 tolak 6 lah sebenarnya. Dapat negatif 4 lah. Okey. Y sama dengan negatif 4 times negatif 2. So, you got 8. Z equal to 5 minus 2. So we got 3. Okay. So terus dah boleh cari point of intersection ialah negative 4, 8 and 3. Macam tu je. Senang kan? Senang, madam. Okay dah? Boleh kita teruskan? Boleh, madam. Boleh, madam. Okay, another one example then habis dah vector. Tapi tak bermakna kuliah kita akan habis di sini. Saya nak masuk topik 6 sikit. Okay, example 30. A straight line L and a plane phi are defined by, okay, ni saya katalah dia bagi dalam vector equation. So, before kita nak masukkan dalam equation of plane, okay, kita kena tukar dulu L ni kepada parametric. So, X sama dengan apa? Ingat lagi ke tak ingat macam mana nak tukar tu? 1 tambah 2t. Okay, good. Y? Begitu 1 tambah 3t. Okay, thank you. Z? 2 tolak t. 2 tolak T. Okay, thank you. Okay, this is parametric equation untuk line. Okay, untuk plane pula, kita kena tukarlah in term of x, y, z. Dah senang je kat sini. Awak dah harap je dengan x, y, z. 3x tolak y tambah 2z sama dengan 11 tu je. Okay, dan substitute. Substitute 3, 1 plus 2t tolak negative 1 plus 3t tambah 2, 2 tolak t sama dengan 11. Okay, so kita expand 3 tambah dengan t tambah 1 tolak 3t tambah 4 tolak 2t. Kita dapat berapa ni? 6 tolak 3, 3 tolak 2 dapat t je. 11, 3 tambah 1, 4, 4 tambah 4, 8. So 11 tolak 8 dapat 3, betul? Betul tak? T sama dengan 3. Betul. Betul? 5. 5. 6 tolak 3, 3 tolak 2, 1. T lah.
Lepas tu 11 3 1. Betul lah. Kenapa dapat 5? 11 solat dengan 8. 3 kan? Right. 3. 3 betul lah. Jawapan saya betul. Sekejap saya check. Betul lah 3. Okay, so X kita akan dapat sama dengan masukkan T kat situ. So X sama dengan 7. Y, 8. 8. Z. Negatif 1. Okay, thank you. So point of intersection kita akan dapat 7, 8, negatif 1. Dah. Okay, untuk exercise 30, saya bagi awak jawapan. Nanti tukarlah dulu kepada parametrik dan keluarkan equation of plane dalam bentuk XYZ. Kejap. Oh, kat sini dia ada tambahan sikit soalan dia. Okay, dah ke yang ni? Example 30. Dah, boleh saya teruskan? Boleh. Dah boleh dah. Dia. Ni, dia bukan bagi terus ni sebab dia kata find the vector equation of line passing through the point 312 and perpendicular to the plane. Vector equation ni kita belum dapat lagi. Awak kena cari dulu vector equation of line ni. Okay, which is kalau kita nak cari equation of line, awak kena pakai formula R equal to A plus TV. Okay, A tak ada masalah because dia dah bagi point dekat sini. So awak terus je masukkan dekat situ lah. R equal to 312. Okay, plus dengan T. V masalah kita. Tapi sekarang dia kata line awak perpendicular dengan plane. Okay, so maksudnya kita ada plane. Okay, line saya tu adalah perpendicular dengan plane. Maksudnya line saya begini. So, apakah direction untuk line saya? Direction untuk line saya apa? Apa kaitan dengan plane saya ni? Biru tu adalah apa untuk plane saya? Belakang meter. Normal. Dia normal kepada plane saya. Sebab dia perpendicular kan. So, line kita pun perpendicular dengan plane. So, maksudnya dia akan parallel dengan normal plane saya. So, saya akan ambil itulah sebagai V saya. Macam ni lah. 2, negatif 1, 1. Okay. So nanti awak kenalah buat X, Y, Z. Ni soalan first. Lepas tu nak cari intersection point macam tadilah. Cari X, Y, Z. Okay. Daripada line. Lepas tu substitute dalam equation of plane. Dan sepatutnya point of intersection yang awak akan dapat adalah 2, 3/2 dan juga 3/2. Okay, dah settle untuk vektor. Okay, dah boleh saya proceed to next chapter. Boleh. Okay, so next chapter ni sampailah chapter yang terakhir adalah statistik. Okay, so maksudnya yang sekarang 5 chapter yang awal adalah calculus. Statistik sebenarnya lebih mudah. Dia bukan macam calculus lah. Tapi dia leceh sikit. Dia cuma leceh sikit je. Tapi nak faham tu sebenarnya senang. Kecuali nak faham untuk permutation combination tu, saya faham lah memang susah sikit lah nak faham benda tu. Tapi untuk data description ni sebenarnya senang lah. Ini adalah kategori senang. Okay, cuma dia leceh sikit sebab dia kena buat table lah, nak kena kira standard deviation lah, apa-apa tu kan. Dia leceh je lah. Tapi dia senang. Okay, so data description kita ada 3 subtopik di sini. First, introduction to data. Second, measures of locations. And then 6.3 measures of dispersion. Okay, introduction. So, first of all, awak akan belajar tentang discrete and continuous data.
Okay, kita ada dua jenis data, which is satu discrete, satu continuous. Identify ungroup and group data dan construct and interpret term and leaf diagram. Okay, so kita pergi kepada first part, types of data. Okay, types of data ada dua juga, which is satu kualitatif lagi satu kuantitatif. Okay, kualitatif adalah descriptive data, can be divided into categories, which is for example colors, type of car. Okay, dia quality lah, color, types of car and so on. Tapi kalau kuantitatif data, dia numerical. Okay, kat sini numerical. So example age, weight. Maksudnya bila kita cerita pasal age, dia punya data adalah nombor. Okay, bila kita cerita pasal weight, dia punya data adalah nombor. Berbeza dengan kualitatif tadi, kalau awak cerita pasal color, data dia adalah red, orange, blue. Dia bukan nombor. Tu maksud dia. Type of car pun kita punya data adalah Honda, Toyota and so on lah. Okay, dia bukan nombor lah. Okay, sekarang kita akan fokus kepada kuantitatif data. Okay, untuk topik ni kita akan fokus dekat sini. Which is kita akan ada discrete data dan continuous data. Okay, so what is the difference between discrete data and continuous data? Okay, discrete data ni kita kata dia countable values. Okay, countable means macam number of student in a class. Maksudnya awak boleh kira seketul-seketul berapa orang kat dalam kelas tu. 1, 2, 3, 4 macam tu kan awak boleh kira. Kalau continuous data, data that assume numerical value over a certain interval. Okay, maksudnya continuous data can be decimal number. Dia bukan seketul-seketul macam tadi lah. Yang ni dia akan ada decimal. Height of student in a lecture hall. Ada budak 149 tapi ada budak 149.3. Ada orang 156.5. So dia ada point-point ni. Ni yang kita panggil not countable value. Countable value mesti tak ada point form. Okay? Dia kena kira 1, 2, 3 macam tu lah. Benda lah biasanya kita kira as countable. Tapi kalau continuous, dia macam height, dia macam age pula dah. Weight, macam tu lah yang ada point-point tu. Okay, categorize the following information into qualitative or quantitative. Okay, number of house. Kualitatif, kuantitatif? Kuantitatif. Okay, kuantitatif. Sebab number. Okay, ada nombor di situ. Kuantitatif. Okay, yang kedua, types of laptop. Kualitatif. Yang ni kualitatif sebab types. Okay, types of laptop mungkin Lenovo, HP and so on lah. Kualitatif. Okay, yang ketiga types of motorcycles. Kualitatif. Kualitatif. Samalah types And yang keempat monthly electricity bills. Kuantitatif. Ini jadi kuantitatif. Sebab dia nombor. Okay. So ini pasal kuantitatif or kualitatif. Kita pergi pula kepada discrete or continuous. Okay, number of handphone. Discrete ke continuous? Discrete. Discrete. Okay, sebab kita boleh count dia. So sini discrete. Takkanlah number of handphone yang awak ada sampai 100.5. Takkanlah kan yang 0.5 tu apa? Takkan dia ada separuh je handphone ni kan? Tak mungkin lah. So sebab tu kita kata number of handphone. Sebab kita boleh kira dia satu-satu. So dia jadi discrete. Height of KMKJ lecturers. Continuous. Yes, very good. Continuous. Sebab dia akan ada point. Okay, monthly water bills. Continuous. Continuous water bills ada point tau. Jangan ingat dia punya masa RM2 tak ada. Dia ada RM2.5 macam itulah. Number of children?
Discrete. 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 Tak mungkin lah kan. Ada point pula. Tiba-tiba 1.4. Lah mana pula 0.4 tu kau? Okay. Dah habis pasal continuous discrete, kita pergi pula kepada ungroup and group data. Okay, raw data can be represented in ungroup ataupun group data. Okay, ungroup data, kalau kita nak kenal pasti dia akan listed as a sequence or in the form of a frequency table without interval. Okay, awak kena highlight kat situ. Kat sini without interval. Maksudnya dia tak akan ada interval lah. Kalau ungroup data. Tapi kalau group data, dia wajib ada interval. Interval ni macam 1 sampai 5. Lepas tu 6 sampai 10. Lepas tu 10 sampai 15 and so on. Itu interval kita panggil. Kalau without interval maksudnya tak adalah. Dia list je. Dia punya data. Okay. Dia suruh categorize dah. Nombor 1. Group dengan group. Group. Okay. Group sebab ni interval awak. Nampak? Ada interval. Ni kita panggil interval. So sini group. Okay. Yang kedua. Ungroup. Yes, ungroup. Sebab tak ada interval kat situ. Okay, yang ketiga. Ungroup. Group. Ungroup. Sama juga. Tak ada interval. Kalau dia nak jadikan group data, dia kena buat 0 sampai 1. Lepas tu 2 sampai 3. Lepas tu 4 sampai 5. Macam tu lah. Tapi dekat sini dia tak buat. Dia buat 0, 1, 2, 3, 4. So kat sini jadi ungroup lah. Dia tak ada interval. Okay, settle pasal group and ungroup. Kita pergi kepada stem and leaf pula. Okay, it is another technique of illustrating the quantitative data. Each value is divided into two parts, which are the stem and the leaf. The digit in the greatest place value of the data values are the stems. Okay, maksudnya depan tu lah. Bisa kata 23. Okay, nak letak dekat stem, awak ambil 2. Kalau awak ada 250. So nak letak dekat stem, sama ada kita tengok kepada data lah. Ada kadang-kadang kena ambil 2 sahaja. Ada yang kena ambil 25 ni ikut pada data awak. Dia punya disperse tu macam mana. Okay. Lepas tu, the digit in the next greatest place values are the leaf. Key needed to show how the data is represented. Okay, ni yang paling penting. Kat dalam step and leaf mesti kena key. Sebab orang tak tahu awak tulis data tu menggambarkan apa nombor tu. Okay, contoh stem and leaf. Advantage juga. Okay, advantages. Okay, list out all the original data. Lepas tu to analyze data, large data. Contohnya rainfall over a period of times and show potential pattern in the response. Ini advantages kita guna stem and leaf. Maksudnya kita akan susun dia dalam satu macam table lah sebenarnya. So nanti awak akan nampak lah data tu lebih tersusun. Berbanding kalau kita just letak aja list je kan. Orang nak tengok pun susah. Macam tu je lah sebenarnya. Okay, how to interpret data from stem and leaf diagram. Okay, kalau awak dapat bentuk begini. Nampak dia punya apa ni? Kejap lah. Kita tunggu azan jap. So siapa nak pergi ni ke boleh lah. Saya pun suruh berhenti.
Okay, so kita sambung balik. Okay, so kita tengok kalau kita punya stem and leaf, bila kita buat bell shape ni lah, kita panggil bell shape ni macam ni. Okay, kita dapat dia punya puncak berada di tengah-tengah data awak. So kita panggil dia symmetrical distribution. Okay, kalau dia punya puncak berada di sebelah, kita panggil kat sini kiri lah kalau saya terbalikkan kepala saya. Sini kiri lah. Kita panggil dia positively skewed. Dan kalau bukit berada di sebelah kanan, dia negatively skewed. Jadi kita tengoklah dekat mana dia punya puncak tu berada. Okay. So, example 4. Graf dia memang menyengit Graf dia memang menyengit. Sebab kita punya data nanti saya ingat, nanti awak akan tengoklah macam mana kita punya data bila kita buat construct stem and leaf ni. Okay. Okay, so kita tengok dulu. The height of 12 kmkg student correct to the nearest cms are given below. Construct a stem and leaf diagram to represent this data. Hence, interpret this data. Okay, so first of all, before kita nak construct stem and leaf, awak kena susun data awak daripada kecil ke besar. Okay, so in ascending order lah. Okay, susun. Apa yang pertama? Yang paling kecil. Nombor paling kecil. 154. 154. Tengok ada yang salah. Okay, lepas tu? 161. 161. Lepas tu? 163. 163. Dan? 167. 167. Lepas tu? Medium kalau ada 172. Kalau ada dua, kena tulis dua-dua dulu. Oh, salah. Awak tak tulis dua Ada dulu. dua? Kita kena tulis dua dulu. Kalau tak, nanti tak cukup data kita. Okay, maaf. Okay, 163 ada dua. So, lepas tu 167. Sekejap saya buang dulu lah. Okay, lepas tu? Lepas 167. 170. Okay, lepas tu? 172. 172. Okay, and then? 174. Okay, 174. Then? 177. Okay, 177. And then? 178. 178. Lepas tu? 183. Okay. And the last one, 191. Okay, kira balik Dapat tak? Sama tak dengan data yang ada? Kena ada 12 kat sini dia cakap 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Macam tu lah. Okay. Lepas tu, kita nak kena
buat stem and leaf tu, okay, awak kena buat macam ni. Nama dia, tajuk dia height of thread K and KJ. Tu dia. Okay, ni tajuk je. Okay. Lepas tu, okay, kita ada term. Kita kat sini nak panjang pula ni. Okay, kita ada stem and then kita ada leaf kat sebelah belakang. Okay, kita tengok kita punya data. Data saya 154, 161, 163, 167, 170, 177 sampailah 191. So, untuk stem saya akan pilih sebab saya punya range ni tak besar. Dia antara 154 sampai 191. Kalau saya letak 1 kat sini, banyak sangat nanti awak punya data di sebelah kanan ni. Dia jadi tak balance tau. So saya kena ambil 2 nombor di hadapan sebagai stem saya. Okay, 2 nombor di hadapan. Maksudnya saya akan ambil 15, 16, 17, 18, 19. Okay, sebab saya ada 154. 191, 191 sampai 191. So, yang paling kecil 15, yang paling besar 19. Boleh? Boleh, madam. Okay, untuk 15, ada satu je data, 4. Itu je awak letak di sebelah kanan. Dekat sebelah kanan tu nama dia leaf. Okay, so ada satu data letak 4 gitu, toggle gitu. Okay. Lepas tu 16. 16 nampak ada banyak sikit. Dia ada 161, 163, 163, 167. Okay, ada 4 data. Okay, dia kena tulis macam ni 1. Sebab 161. Lepas tu 163. Letak di sebelah sini 3. Tak payah letak koma. Tak payah letak titik. Tak payah letak apa-apa. Jarakkan je. Okay, ingat 3 ada 2. Dan 7. Dah macam tu je. Okay. Selepas itu 17 pula. 7 lagi banyak. Ada 0, 2, 4, 7, 8. Okay, so 0, 2, 4, 7, 8. Begitulah. Okay, lepas tu 18 ada 3 sahaja. Letak sini. 9 ada 1. Begitulah. Itulah stem and leaf saya. Okay, dah settle. Tapi ada lagi satu benda kita kena tulis. Which is key. Tadi saya katakan. So, key kita kena bagi tahulah. Key kat sini maksudnya. Okay. Saya ambil yang first row ni. Okay, 1, 5. Lepas tu palang 4. Tu saya tulis kat sini key saya. 1, 5, palang 4. Okay. Means 1, 5, 4. Sebab ada juga 1, 5 palang 4 tapi sebenarnya dia maksud dia 1540 macam tu. So kita kena bagi tahulah kat orang apa maksud 1, 5 palang 4 kita tu. 1.54 ke, 154 ke, 1540 ke. Depend kepada kita punya data. Okey ke? Okay. So dah settle pasal key dan juga stem and leaf. Sekarang kita nak interpret data menggunakan ni tadi yang saya kata bukit-bukit ni. Okay. Kita pun lukislah. Okay, kita lukis kat sini. Daripada sini naik. Lepas tu turun sampai sini. Agak-agak kan. Agak-agak. Yang ini apa? Dia punya ni skewness tu. Symmetric ke? Positively ke? Ataupun positively skewed. Symmetrical. Kalau symmetrical, dia mesti berada di tengah-tengah betul tau. Yang ni sebab saya punya data ni terlampau besar kot. Saya punya data ni terlampau rapat kot. Kalau symmetrical dia patutnya dekat 17 ni sahaja. Yang dekat sebelah ni 18 dengan 16 tu dia akan sama banyak data.
Dekat 17 je lebih data. Macam itulah kalau symmetrical. Tapi kalau macam ni, disebabkan kita punya data tu banyak dekat 16 dan 17. Okay, maksudnya dia lebih ke sebelah kiri. Dia sebenarnya macam gini, dia punya circuit dia jadi macam ni. Sebab data kita banyak dekat 16 lepas tu 17. So yang 18, 19 tu dia sikit data dia. So kita kena ambil yang positively skewed ni sebenarnya dekat data kita yang tadi tu. Kalau dia dekat symmetrical ni, distribution memang dekat tengah-tengah yang tadi 17 tu je. Kenapa dia tak boleh? Boleh lah. Dekat 17 tu tadi je, yang data dia sampai sini. Data untuk 16 dan data untuk 18 kena sama banyak. Okay, kalau kat sini data dia ada 1, 2, 3, sini pun mesti kena ada 1, 2, 3. Baru dia jadi simetrik. Boleh ke? Boleh ke tak boleh ni? Boleh, madam. Boleh Nak awak tanya tengok. Nak tanya. Nak tanya apa? Yang 15/4 tu macam mana boleh tahu dia 154? Ni awak punya ni. Daripada awak punya soalan. Ambil nombor terus dah. Sebab dia kata nearest centimeter kan. Kalau daripada soalan awak dia tulis 15.4, so awak kena ikut lah. Okey. Dia ikut pada soalan awak. Okay, so kat sini saya punya skewed tu lebih kurang lah Data is positively skewed. Sebab dia lebih dekat 16 berbanding 18. Okay, boleh saya proceed? Boleh, madam. Boleh, madam. Boleh. Okay, untuk example 5 pula. Tengok ni yang correct to nearest 0.1 cm. Okay, ni kira dia bagi 8.1, 7.1. Dia bukan bagi 81, 7.1 macam tu. Dia ada point kat situ. So construct a stem and leaf diagram to represent this figure. Hence interpret macam tadi jugalah. Okay. So nama data kita length of 16 tea leaf. Of the tea leaf je lah. Okay. Length ni ada tempat kosong tu. Kat sini ada tempat kosong. Okay. So sekarang saya ada stem. Dan saya akan ada leaf. Okay. So stem saya akan ambil apa? Ini kena susun dulu ni sebenarnya. Awak susun lah. Dapat apa? Yang pertama apa? Susun. Paling kecil. Nombor apa? 4.3. 4.3. Lepas tu 4.5. Okay ni. Lepas tu 5.0. Okay. Lepas tu 5.3. Tu 5.5. Lepas tu 6.0. Okay, 6.0, 6.2, 6.3. Ada ke 6.3? Betul lah, saya nampak saya nampak. Okay. Lepas tu 6.6. Lepas tu 7.1 ada 2. Okay. 7.1, 7.1. So sini potong, sini potong. 7.3, 7.2 dulu. Okay, 7.3. Okay. Lepas tu 7.3 ada 2. Lepas tu 8.0 ni sebab saya nak cepat Saya je lah susun tekan untuk awak. Okay, so 8.1. Okay dah, settle. Kira ada betul tak 16? 1, 2, 3, 4,
9, 10, 11, 12, 13, 14. Betul, betul. Okay, cukup. Okay, cukup. Okay, so sekarang sistem saya nak ambil apa? Apa nombor dekat depan yang kita nak? 4. Ni. 4. 4. 5, 4, 5, 6, 7, 8. Yes, very good. Okay, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, so kita masukkanlah nombor yang awak dah susun tu. Kat sini 3, kat sini 4, dekat sini 0, 3, 5, 0, 2, 3, 6. Okay, 1, 1, 2, 3, 3, 8. Lepas tu, apa saya ni ngarut gila. sorry. 8. Okey, 3. Ya, petang-petang ni. Tak apa, madam. Tak apa. Ya, 3. 0, lepas tu 1. Okey. So, kita kena letak key. Okay, key kat sini. Okay, apa key saya? Yang pertama ni. 4, 3. 4 palang Palang. 3. Okay. 4 palang 3 means 4.3. 4.3. very good. Okay. So, sekarang kita nak interpret data. So, saya interpret data. Saya pakai this one lah. Sini naik. Sini naik. Buka bukit saya di situ. So, agak-agaknya apa ni? Dia naik di sini. Di sebelah kanan. Kanan. Negatif. Data is negatively skewed. Dah settle. Itulah cara nak buat stem and leaf. Senang dan ringkas. Okay, dah settle pasal stem and leaf. Kita pergi kepada measure of location. Dah ke? Dah, madam. Dah. Okay, so kita pergi measure of location. Dekat sini, awak akan belajar tentang mid, mode, median, quartile, percentile for ungrouped data. Construct and interpret box and whiskers plot for ungrouped data. And then find and interpret the mean, mode, median, quartile and percentile for group data. Okay, so measure of location, kita ada median, mode, mean, quartile, percentile. Central value that describe the data. Used in everyday situation to make decision. Okay, so untuk mean, mode, median, quartile, percentile memang kita akan cari di kedua-dua jenis data lah. Group kita cari, group data pun kita akan cari. Okay, so first part kita akan belajar tentang ungroup data. Memang senang sangat kat sini. So jangan salah lah dalam exam nanti ya. Ungroup data ni tak ada. Topik yang senang ni tak masuk dalam exam. Sorry lah. Dia masuk dalam assignment dengan UPS je. Bila senang tak masuk exam kan? Nasib awak lah. Okay. Ungroup data. Mean. Okay, mean ni macam awak nak kira purata lah. Okay, kita tambahkan semua data tu. Tambahkan jumlah data. Divide by bilangan data. Okay. Ungroup frequency distribution. Ini kalau dia ada frekuensi. So, kita akan tambahkan hasil tambah frekuensi dan juga bilangan data. Frekuensi dan data, maksudnya F darab dengan X. Lepas tu divide by summation of F, maksudnya total frekuensi. Okay, kalau tak ada frekuensi, kita tambahkan je data, divide by bilangan data. Itu beza antara ada frekuensi ataupun tak ada. Okay, kita tengok example 6. 3, 5, 7, 4, 5, 9, 6. Yang ni tak payah susun. Sebab kita nak cari mean je. Mean kita panggil X bar. Okay, awak tambah je. 3 tambah 5 tambah 7 tambah 4 tambah 5 tambah 9 tambah 6. Okay, divide dengan bilangan data. Bilangan data berapa? 7. 7. Okay, so dapat berapa? 5.57.
5.57. 57. Okey. Itu je. Nak cari min. Senang kan? Kalau salah juga memang kena empuk dengan saya dalam kelas. Okay. Ini kalau tak ada frekuensi. Kalau ada frekuensi macam ni. Okay. Beza sikit lah. So X bar kita akan buat macam ni. Atas darab bawah tambah atas darab bawah tambah atas darab bawah sampailah habis. Itulah kita punya kerja. Okay. So maksudnya sekarang kat sini. 0 darab 2 tambah 1 darab 5 tambah 2 darab 7 tambah 3 darab 3 tambah 4 darab 2 tambah 5 darab 1. Okay, divide dengan total frekuensi tau. Total frekuensi means awak kena tambahkan yang bawah sahaja. Ni yang bawah. Okay, hell pula kat situ. Okay, tambahkan yang bawah tu je. Dapat berapa? 2 tambah 5 tambah 7 tambah 3 tambah 2 tambah 1. 20. 20. Okay. So, berapa min awak? Atas tu bahagi dengan bawah. 2,5. 2.05. Okay, very good. Dah ke? Dah? Dah, madam. Okay, sekarang kita nak cari median pula. Okay, median adalah the middle value of a set of data. Is arranged in order of magnitude. Maksudnya sama ada ascending or descending. Tapi biasanya kita akan susun ascending order je. Tak payah nak pening kepala. Okay, for a set of data arranged in order of magnitude, there are two cases. Sama ada even or odd data. When the number of data is odd, median kita kena buat observation n tambah 1 divided by 2. Itulah kita punya median. Kalau kita punya number of data is even, kita kena ambil median dia adalah mean of two middles value. Okay, contohnya dekat soalan ni. Dia dah susun ke belum? Ikut ascending order. Dah. Okay, dah. Okay, so kita kira data kita ada berapa. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 data awak. So maksudnya dia odd ni. Okay, 7. Senang je awak ambil je tengah-tengah. So tengah-tengah dia berapa? 2,1. Inilah jawapan saya. Senang sangat. Okay, so median awak 201. Macam tu je. Kalau odd data. Medium kalau tulis short form boleh? Kita tulis MED je. M? MED lepas tu 201. Boleh ke? Tak payahlah kau malas sangat. Nanti kau salah kan baru kau tahu. Tulis je lah median. Bukan banyak pun. Bukan panjang sangat pun. Okay. Itu kalau odd data. Kalau ni. Tengok ni set data A ni. Dah susun ke belum A? Dah. Okay. Apa nombor 1? Kalau kita susun. 17. 17. Lepas tu? 20. 20. Lepas tu? 21. 21. 24. 24. 28. 28. 32. Ada lagi? 36. Okay. So kira data awak tu ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pun 7 juga. So, apa median? Apa median 24. awak? 24. So, inilah median saya. Okay. Kalau nak pakai formula tadi boleh. Sebab kalau misal kata dia tak bagi awak 7. Dia bagi awak 700 data. Kan? Penuh pula aku nak kira. 700 taklah. 99 data misal kata. So, awak pakai dah formula ni. Maksudnya, macam mana tahu? Kalau ada 7 observation, 7 data, tambah 1, kan? Ni observation dia tahu. Bahagi 2. So, 8 observation. Bahagi dengan 2, awak dapat observation yang keempat. So, kiralah 1, 2, 3, 4. Itulah median awak. Okay, kalau pakai formula.
Ni observation yang keberapa kan? Sebab tu ada TH. Bukan jawapan dia 4. Tu pun kena ingat juga. Observation keempat adalah sama dengan 24. Jawapan dia still lagi 24. Observation yang keempat maksudnya data yang keempat. Okey, kita pergi B pula. Soalan B. Arrangekan untuk saya. Mula dengan 2.71, 2.71. Then 3.56, 3.56. Lepas tu 4.35, 4.35. Lepas tu 5.48, 5.48. And then 6.22, 6.22. Last 8.61. Okay, 8.61. Okay, so kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, yang ni ada 6, which is data kita adalah even. Bila even, dia kata kita kena ambil yang tengah-tengah punya nilai tu. Dua nilai yang dia berada di tengah. Okay, sebab 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang berada di tengah adalah ni, dua nilai. Dia bukan ada satu nilai. So, bila dia ada dua nilai, kita perlu tambahkan bahagi 2. Barulah kita dapat median. 4.35 plus 5.48 divide by 2. So dapat 4.92. betul dapat 2 je. Ke ada lagi? 915. Betul 5. Okey, ambil terus. Data memang kena accurate. Sebab tajuk data. Okey, saya masuk sedikit tentang mood. Lepas tu dah kita sambung malam. Okey, dah. Okay. Dah, madam. Kita pergi mode. Sebab mode ni senang je. Okay, the mode of a set of data is the set value that occurs most frequently. So maksudnya yang paling banyak dia berulang, itulah awak punya mode. Senang je. Okay. So sekarang kalau kita tengok dekat data yang pertama. Nombor apa yang paling banyak ulang? 3. 3? 5. 5. Tengok kau 3 data pun dah tak betul Lima. dah. Ayo, so kat sini mode saya 5. Okay, sebab 5 ada 3. 1, 2, 3. Okay, yang kedua? Mode saya apa? Tiada Okay, tiada. So maksudnya no mode. Bukan no mode. No mode. Okay. Yang ketiga. Mode saya adalah 0.4. 0.4 saja. dengan 0.7. Dua-dua kena ambil. Sebab dua-dua dia punya frekuensi sama 3 kali. So 0.4 and 0.7. Okay, dah habis. So kita sambung malam ni pukul 9 malam. Jangan lupa nanti saya bagi link. Thank you. Thank you, Thank you, madam. Thank you, madam. Madam. Thank you, madam. Thank you, madam. Okay, welcome.